ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس وأنت يا السلام سلمنا يا الله يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق اجبرنا يا الله يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق ارزقنا يا الله يا فتاح يا عليم يا قبيل يا بصير يا خافض يا رافع ارفعنا يا الله يا مؤيز يا مزيل يا حكم يا عدل احفظنا يا الله يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور زدنا زدنا يا الله يا علي يا بير يا حفيظ يا مقيت يا حاسب يا جليل اغفر لنا يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم اغفر لنا يا الله يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي اهدنا يا الله يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد ارحمنا يا الله يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد اجبرنا يا الله يا واحد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم ارفعنا يا الله يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي ارزقنا يا الله يا متألي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف اهدنا يا الله يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا جميع عافنا يا الله يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نور أغننا يا الله يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله استجب لنا يا الله 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 استجب لنا يا الله يا الله يا الله
الله يا الله يا الله استجب لنا يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita hari ini sampai kepada hadis yang ke-188 Betul Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa walah. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam pengajian hadis kelebihan amalan. Jadi pada pagi yang berbahagia ini kita mulakan dengan hadis yang ke-188. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yaqulu yawmal qiyamah aina al-mutahabbuna bi jalali al-yawm adhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, manakah orang-orang yang saling mencintai kerana keagunganku? Pada hari ini aku naungi mereka di dalam naunganku pada hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, kita hidup di dunia ini dipanggil alam syahadah ataupun alam dunia lah, dan kita tak habis kat sini, dan kita sedang menuju ke alam akhirat. Alam akhirat ni dia ada 5 fasa dia. Alam akhirat dia ada 5 fasa dia. Dia bermula dengan fasa kubur. Jadi kubur tu yang pertama adalah mula kita melangkah ke alam akhirat. Yang keduanya adalah padang mahsyar. Kan padang mahsyar manusia dilambakkan, kan? Lambatkan di satu tempat daripada Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Fasa yang ketiga adalah fasa kira-kira amalan. Dia menghisap amalan. Hisap amalan. Jadi ada orang yang dihisap dengan hisap yang ringan ataupun dikira diaudit dengan audit yang ringan. Ada yang memang dikira dengan kiraan yang agak teliti. Ada yang memang macam-macam lah keadaan dia. Fasa keempat adalah titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqim. Dan fasa yang kelima adalah syurga ataupun neraka. Ini fasa akhirat. Jadi bila kita sebut mengenai perjalanan kita ke akhirat, dia ada 5 fasa dia. Dia ada 5 fasa dia. Jadi seperti mana kita merancang hari tua kita, seperti mana kita merancang hari tua kita, kita hendaklah merancang hari akhirat kita. Macam meja ni. Seperti mana kita merancang hari tua kita. Hari ini ada orang merancang hari tua, dia beli insurans, alhamdulillah bagus, dia bersenam, biar maknanya kesihatannya bagus, dia makan benda yang baik-baik, kita rancang hari tua kita. Sama juga kita perlu merancang hari akhirat kita. Jadi merancang hari akhirat, rancang ke-5 fasa ni. Kita tak dapat bincang ke-5 fasa pada hari ini sebab kita bukan dalam kuliah pengurusan akhirat. Nanti ibu kakak ayah balik buka YouTube, type Ustaz Amin pengurusan akhirat. Saya ada cerita mengenai pengurusan akhirat ke-5 fasa ni. Dia ada cerita pengurusan akhirat. Okey. Hadis ini menceritakan mengenai fasa kedua alam akhirat. Macam mana kita nak rancang? Macam mana kita nak plan? Iaitu ketika fasa kedua itu manusia ketika dibangkitkan daripada kubur, dia duduk dalam satu padang, daripada padang mahsyar yang memang orang tak tahu ke mana, ke depan tak tahu mana dia pergi, ke belakang tak tahu mana pangkal, ke kanan tak tahu mana dari arah, ke kiri tak tahu mana nak pergi. Memang lost, tak tahu. Okey. Tapi ada beberapa golongan
dilindungi di bawah pelindungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah ni Nabi SAW sebut, iaitu orang yang saling menyayangi kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saling menyayangi kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita nak merancang akhirat kita lah, kan? Sebab kadang-kadang kita berkenalan dengan satu orang, kan? Kita baik dengan satu orang kerana ada sesuatu hajat, ada satu urusan, maka kita baik, kan? Assalamualaikum, salam. Masuk dulu aja, tak apalah, kan? Datang ni nak pinjam cangkul. Oh ya ke? Kan? Pinjam cangkul. Lepas sebulan hajah ni pula datang rumah kita. Assalamualaikum, salam. Masuk dulu, tak apa. Cangkul saya. Bertemu kerana cangkul, berpisah kerana cangkul, kan? Yang hadis ini adalah memang kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey. Aina mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang Nabi sebut, Allah berfirman, orang yang saling menyayangi itu kerana Allah, kerana aku, kerana keagungan aku, kerana Allah Subhanahu wa taala lah. Okey. Benda sayang ni dia benda emosi. Kan? Base pertama kita, benda sayang ni benda emosi. Okey. Jadi untuk menyayangi ni dia kena ada emosi sayang. Okey. Daripada mana terbit emosi sayang? Kan? Secara umumnya fitrah manusia akan menyayangi orang yang berbuat baik kepada dia. Kan? Itulah akhlak dalam Islam, kan? Kenapa kita disuruh berakhlak? Akhlak ni maknanya kan memperbaiki hubungan sama manusia. Sebab dengan sendirinya dia akan terbit saling menyayangi. Sebab emosi sayang ni bukan emosi. Kan? Bila kita faham, okey, maksudnya orang tu berbuat baik kepada kita, maka dengan sendiri kita akan jatuh sayang, jatuh kasih, kan? Kerana kebaikan dia itu. Okey. Kalau kita tak nampak macam mana? Kan? Stage kedua dia diajak untuk kita kenang. Kan? Sebab kadang-kadang kita tak perasan. Kita ada isteri, duduk dah 20 tahun, 30 tahun dengan kita, kan? Kita tak perasan kadang-kadang kebaikan dengan yang dia buat hari-harian tu. Tak perasan. Kan? Kita ada suami contohnya, kan? Dah 30 tahun dah, kan? Kan? Tak perasan kadang apa kebaikan yang ada pada dia. Kan? Kita ada mak ayah. Kan? Kadang-kadang orang tak perasan jasa mak ayah tu pada dia tu. Kan? Sebab itu stage pertama, biar nampak kita disuruh buat baik dengan sendiri sayang tu terbit. Yang kedua, kalau tak nampak, disuruh kita kenang. Ini dalam Quran surah Luqman ayat 14 Allah sebut. Dalam surah Luqman ayat 14 Allah Subhanahu wa taala menyebut suruh kita kenang. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami berpesan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu dan ayah. Kan? Ibu kamu mengandungkan kamu dalam keadaan penat lelah dan juga menyusukan kamu dalam tempoh 2 tahun. Maka berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan kepadaku lah kamu akan kembali. Surah Luqman ayat 14. Anak-anak ni, kenapa dia susah nak tengok kita punya jasa sebagai mak ayah? Sebab dia tak nampak kita punya susah. Kan? Kita mak ayah, kita protect anak kita, kita tak cakap dengan anak kita, kita berhutang untuk sekolah dia. Kan? Kita bangun pening tak tidur sebab dia sakit. Kan? Kadang-kadang kita susah hati sebab dia tak nampak. Kan? Tapi dia nampak susah orang lain. Oh, kawan dia tolong dia lah. Sebab tu dia jadi baik dengan kawan dia. Mana stage pertama tu dia nampak, kan? Kawan dia buat baik pada dia. Sebab tu dia kadang-kadang lebih baik dengan kawan daripada kita mak ayah. Jadi sebab itu Quran ajar stage kedua untuk berkasih sayang sama manusia ni, kenang. Belajar mengenang. Kenang suami kita tengok macam tak ada apa-apa orang tua ni, tapi banyak jasa dia sebenarnya. Macam kenang, kan? Kenang. Disuruh kenang. Mungkin tak nampak, disuruh kenang. Kita tengok isteri kita, kan, macam bebil, betul bebil.
Tapi banyak jasa dia, sebab dia membebel aku jadi bagus macam ni kan. Kalau tak kita jatuh ke zon selesa kan, tak kena bebel. Oh, baguslah, terima kasih lah kan. Suruh kenang kan, sebab benda tak nampak susah, tapi dia suruh kenang kan. Jadi maknanya menyayangi kerana Allah stage keduanya adalah belajar untuk kenang, duduk kenang. Sebab kalau tak, orang takkan nampak, tak perasan kebaikan orang tu, tak perasan kan. Okey, stage ketiga tak boleh nak kenang juga, sebab ada orang jenis dia susah untuk past oriented. Memang jenis orang dia susah nak past oriented. Dia punya orientasi adalah present oriented dan future oriented. Dia memang sekarang dia nampak, dia tak susah nak kenang benda dulu. Ada orang memang dia past oriented, asyik dulu jadi cerita dia kan. Ada orang dia boleh past oriented, ada orang tak boleh tau. Depan saya ni mungkin kita perasan diri kita, ada antara kita yang memang bukan past oriented ni orang, present dan future oriented. Jadi nak kenang-kenang susah. Kalau kenang-kenang pun tak boleh, maka disuruh kita sayang secara peraturan. Peraturan ya, tunjukkan sayang, terjemahkan sayang secara peraturan. Banyak Allah suruh apa? Berbuat baik pada mak ayah, jangan kamu kata uffin, jangan kamu kata pada mak ayah. Allah sebutkan wala takul lahuma uffin. Uffin ni kalau terjemahan kitab tahun 50-an dulu, jangan kamu kata pada mak ayah kamu cis. Kalau kita dulu biasa baca tu kan, cis mak ayah kan. Sekarang orang tak cakap pada mak ayah cis. Uffin ni sebenarnya bahasa desusan, macam apa-apa bahasa yang memberi maksud atadajjaru, aku tak suka. Cok, cek, jangan sebut kan pada mak ayah. Apa-apa yang beri maksud atadajjaru, aku tak suka. So maksudnya secara peraturan. Ada orang memang bukan past oriented, dia susah, dia memang bukan orang yang memang ada emosi untuk menyayangi. Ada orang macam tu, diajak untuk belajar show walaupun dia tak pandai kan. Okey, cakap baik-baik walaupun dia tak pandai benda tu. Saya dalam kursus forensik insan ni cerita mengenai emosi manusia, pasal persisian rumah tangga disebabkan perbezaan je sebenarnya. Orang tak sama. Ada satu orang itu bagus kan, memang orangnya sangat baik, nafkah sangat bagilah apa semua, cuma dia jenis memang tak pandai nak show sayang tu. Tak pandai kan. Isteri pula needs, perlu sangat. Isteri perlu pagi-pagi cakap love you dia perlu benda tu, tapi dia tak pandai. Lepas tu dia datang kursus saya, isteri dia dah lari 3 bulan daripada rumah. Macam mana Ustaz? Saya pun cakap, isteri abang macam mana? Dia pun cerita, orangnya jenis macam ni. Saya kata, okey gini, setiap pagi hantar kata-kata cinta pada isteri. Saya tak pandai nak mengarang Ustaz. Tak apalah, carilah mana-mana kan. Sekali kemudian dia cerita kat saya, dia telefon saya, dia beli kata-kata cinta. Dia jual saya pun tak tahu dia jual. Dia beli, hari-hari dia modified sikit, dia hantar kat isteri dia kan, balik isteri dia balik, sebab benda tu needs isteri dia, perlu kan. Jadi maknanya dia tak pandai, tapi explore, belajar secara peraturan. Sebab Allah suruh cakap baik, kita cakap baik kan. Maka Nabi sebut kan, ke orang yang menyayangi kerana aku. Kenapa kita buat benda tu? Kerana Allah suruh lah. Kita cakap benda-benda baik-baik, Allah ya suruh. Dengan akhirnya wujud sayang tu, maka dia akan dilindungi oleh arasy Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar, di stage kedua dekat akhirat nanti. So ini maknanya menyayangi kerana Allah kan. So pertama sekali memang yang kita nampak kan. Yang keduanya sudah kita kenang, duduk kenang Yang ketiganya tak boleh nak kenang pun, sebab memang ada orang yang bukan past oriented ni, orang susah nak kenang. Maka belajar macam mana Islam ajar show sayang tu macam mana kan. Islam suruh ziarah orang sakit kan, suruh menyapa tu sayang kan, menyapa Assalamualaikum kan. Dalam Islam disuruh kita mengucapkan banyakkan Assalamualaikum, tanya khabar kan, apa khabar awak, apa khabar mak, apa khabar kan, awak sihat ke, menyapa tu diajar cara kan. Menghantar jenazah kan, menghadiri kenduri kan, apa lagi kan, bercakap benda yang baik, bersenyum, senyum. Itu benda-benda yang mencetuskan kasih sayang kan. Ni muka ketak dia je kan. Belajarlah senyum kan. Penat pakai tepek sana, tepek sini kan, tak cantik-cantik juga. Lepas tu salahkan produk ni tak betul lah, padahal dalam tu tak boleh nak senyum. Belajar untuk senyum kan. Jadi
akhirnya kita berkasih sayang walaupun kita tahu hard way untuk kita buat. Kita bukan jenis macam tu, tapi kita belajar secara peraturan secara agama dia. Cara ketiga paling kurang pun dilindungi di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla, tidak ada perlindungan illa dhilli, kecuali perlindungan daripada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, hadis yang ke-189. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khataba fa qala uridat alaihi al-jannah wan nar falam araka al-yawm fil khairi wasyarri walau ta'lamuna ma a'lamu la dahiktum qalilan wala baqaitum kathira fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawm ashaddu minhu qala ghattu ru'usahum walahum hanin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sesuatu tentang sahabatnya, lalu beliau berkhutbah dan bersabda, syurga dan neraka diperlihatkan kepadaku. Allah tidak melihat seperti yang aku tidak melihat seperti yang aku lihat hari ini, dan hal kebaikan dan keburukan, dalam hal kebaikan dan keburukan. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Anas berkata, tiada hari yang lebih dahsyat bagi para sahabat melebihi hari itu, yang mereka para sahabat menutupi kepala mereka dan menangis. Kan? Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslim rahmatullah sekalian. Okey. Nak senang faham hadis ni, saya nak cerita sikit. Okey. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dalam dunia diving ni saya agak tinggi jugalah. Diving ni dia ada 5 disiplin dia. Kan? Bila kita sebut diving, orang ingat tengok coral, tengok tengok batu karang, tengok ikan. Okey. Itu recreational. Satu part saja. Dia ada recreational. Dia ada technical, lebih 40 meter technical. Dia ada commercial. Commercial ni yang welding dalam air, buat kerja lah, kan? Dia ada free dive. Free dive ni yang tanpa tank, within one breath boleh turun 40 meter. Lebih daripada tu pun ada, kan? Okey. Kemudian yang kelima dia dipanggil mission dive. Mission dive ni public safety lah, polis, bomber, cari mayat dan sebagainya. Okey, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya instruktor kepada 5 disiplin ini. Okey. Saya ngajar bomber, okey, dalam public safety diving, okey, polis pun ada juga. Okey. Dalam bab diving ni, oleh kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya instruktor dan agak tinggi juga, saya tahu banyak mengenai diving. Okey. Baru-baru ni saya baru balik daripada Tioman. Okey. Pergi Mabul, balik-balik pergi Tioman, mengajar, menyeliakan. Kalau Tioman tu 50 lebih orang, 57 orang student, Okey. Untuk sijil SKM, sijil kemahiran Malaysia dalam diving. Okey. Tapi recreational lah, recreational. Budak recreational ni kan budak happy go lucky kan. Sebab tengok coral, tengok ikan, tengok tengok batu karang, coral tu batu karang kan. Tengok turtle, tengok kura-kura dan penyu dan sebagainya. Okey. Oleh kerana budak happy go lucky, okey, jadi kadang-kadang peraturan dalam diving dia tak ikut. Recreational ni dia tak boleh lebih pada 40 meter. Sebab oksigen kita ni lebih 40 meter dia jadi racun. Kan? Nak senang faham, dia jadi racun. Maknanya tank biasa tu tak lebih 40 meter. Lebih 40 meter dia jadi racun. Okey, kita sedut ni kan oksigen kan 21% aja. 21% ya. Dia panggil partial pressure untuk oksigen. 79 adalah nitrogen. Kan? Kita ni sebenarnya nitrogen. Okey. Kita sedut, body kita, nak senang faham body kita ni kita punya sel-sel ni makan oksigen lah, nak senang faham makan oksigen, dia consume oksigen, kemudian dia akan keluarkan karbon dioksida. Kita pun gembus,
Okey. Karbon dioksida 5%. Kan? 21 kita hembus jadi karbon dioksida 5%. 17% lagi kurang lebih masih oksigen. Lepas tu kalau orang koma kita boleh bagi CPR. Kan? Sebab masih oksigen masih ada lagi 17%. Okey. Okey. Jadi nitrogen, oksigen. Yang tukar jadi karbon dioksida ni adalah oksigen Maaf belajar fizik lah nak senang faham, nak cerita nak senang faham ni. Nitrogen ni dia boleh lekat kat badan. Itu yang orang tua-tua kita, kau ni banyak angin lah. Kita pun urut-urut kan. Kan? Orang kata angin jahat lah, angin siang lah, angin pasang lah apa. Sebenarnya bahasa dia adalah nitrogen. Nitrogen Kita kentut komposisi dia adalah lebih 60% adalah nitrogen. Kentut dah sebab angin tak ada apa-apa dalam badan kita. Kita sedawa adalah nitrogen. Okey. Lebih 40 meter, nitrogen ni boleh jadi narkosis dia panggil. Narkosis ni mamai macam mamai. Dan kita boleh berhalusinasi. Mungkin tiba-tiba dia rasa macam ada naga datang ke. Tu yang dia boleh berhalusinasi, boleh lari, boleh mudarat lah, buka oksigen ke, ada boleh berhalusinasi. Itu nitrogen, dia panggil narkosis Oksigen pula dia boleh jadi toxicity. Toxicity ni dia punya yang paling tu adalah conversion. Conversion ni sawan. Dia boleh jadi sawan. Okey. Budak-budak recreational ni dia suka show off. Jam dia punya dive komputer tu. Tengok 60 meter aku pergi, kau boleh? Dia suka show off. Dia suka show off. 60 meter boleh pergi. Kalau nak pergi lebih 40 meter dia kena ambil technical. So gas dia dah lain dah. Dia ada campur helium. Dia panggil trimix. Nak pergi 40 meter ada kos lain. Okey. Saya dalam dunia diving, mana-mana murid kalau saya ngajar recreational, benda ni saya pesan. Kalau awak tahu apa yang saya tahu, lebih 40 meter memudaratkan, awak takkan ketawa lebih 40 meter. Sebab lebih 40 meter awak boleh narkosis. Banyak, sangat banyak orang aksiden dalam diving. Orang aksiden dalam diving ni dua golongan dia. Sama ada orang yang terlalu baru, dia terlalu baru, dia macam so called beli lesen lah nak tunjuk dia ada lesen diving lah bayar dapat lesen kan. Dia tak ada clue langsung apa tu diving, tapi ada lesen. Tengok diving betul Ataupun orang terlalu profesional. Orang terlalu profesional dia takkan jaga safety. Okay, saya sebagai course director ni instructor level 5, setiap kali sekarang ngajar saya akan cakap safety first. Kalau awak nak lebih 40 meter, awak kena ambil technical diving, bukan recreational. Kalau awak tahu apa yang saya tahu, awak takkan ketawa awak turun lebih 40. Bukan nak show off jam. Tengok 70 aku pergi, kau boleh. Bukan nak show off Okey, sebab kita tahu orang anytime boleh jadi conversion, sawan, ataupun boleh jadi mamai ataupun jadi halusinasi dalam air. Bahaya, sangat bahaya. Aksiden boleh berlaku. Okey. Analogi ini adalah untuk kita faham kenapa Nabi sebut hadis ni. Nabi kata, aku pernah tengok neraka. Satu hari sahabat ni gelak yang tak beria, tak ingat lah, macam tak ingat dunia lah kita katakan. Nabi kata, kalau kau tahu apa yang aku tahu, perjalanan akhirat tu, engkau akan ketawa sikit dan kau akan menangis banyak. Maka Nabi pun cerita sampai sahabat jadi menangis. Macam saya cerita pada student saya, sampai orang faham, okey, nak lebih 40, kena ambil technical. Kita recreational bukan show off lebih 40. Macam saya akan bagi kefahaman macam tu. Sampai kalau anak murid saya kata, dengan izin Allah, anak murid saya, kalau tak ada accident setakat ni, guru saya ada yang accident. Sebab dia dah top professional, dah macam man, kan. Jadi accident. Dan diving tu saya kata, saya tak nak orang yang saya pernah luluskan akan berlaku accident dalam diving. Saya katakan, kalau awak tak jaga safety, saya tak akan luluskan. Jadi Nabi satu hari tengok sahabat ketawa beria-ria. Nabi kata, kalaulah kau tahu apa yang aku tahu, maka kau tidak akan ketawa banyak, kau akan menangis banyak. Apa Nabi tahu, Nabi cerita. Sahabat-sahabat akhirnya menangis. Macam tadi lah, perjalanan ke akhirat tu dia ada 5 fasa dia. Dunia ni sekejap je. Kita umat Muhammad lagi lah
Umur umat Muhammad baina sitin wa sab'in, antara 60 ke 70. Bukan lama sangat. Kita tak macam umur umat Nabi Nuh 1500 tahun, 1000 tahun. Umat Nabi Nuh datang kat kita tanya kan, awak umur berapa? Gigi-gigi lutut kita 70 tahun. 70 muda belia budak ni belajar rajin-rajin tau. Dia suruh kita belajar rajin-rajin. 70 budak lagi. Dah tua 1000 tahun. Kan? Jadi maknanya banyakkan amalan. Okey, ibu-ibu kakak-kakak sekalian, di satu certain umur kita akan rasa harta tu penting sangat buat kita. Maka orang akan cari harta lah, itulah apa semua. Sampai satu stage umur kita tak akan rasa harta tu yang sangat penting. Ketika kita akan rasa kesihatan sangat penting. Mungkin kita antara kita dah rasa kesihatan tu sangat penting buat kita. Kan? Sampai satu stage umur kita akan rasa kesihatan pun kurang. Ketika itu kasih sayang lagi penting. Cucu balik, anak tanya khabar, itu lagi penting buat kita. Boleh merajuk lah kalau cucu tak balik. Kan? Nanti sampai satu stage umur kita akan rasa amalan sangat penting buat kita. Sampai satu umur kalau kita tahu perjalanan kita tu macam tu, tanpa meninggalkan harta, kesihatan dan juga kasih sayang, jangan lupa tuju pada amalan selagi mana kita kuat. Kan? Sebab apabila falaula idza balagatil hulqum, ketika nyawa ditarik ke halqum, wa antum hina izin tanzurun, waktu tu kau dah lihat dah apa tu akhirat. Tapi waktu tu tak boleh nak buat apa-apa lah, dah terlambat. Kan? Sebab itu maksudnya yang Nabi nak suruh sini adalah banyakkan amalan. Amalan banyakkan. Apa yang boleh peluang amalan banyakkan. Sedekah ke, ibadah ke, puasa ke, apa-apa jugalah untuk ilmu macam ini kan. Tahniah dan syabas ibu-ibu kakak saya sekalian. Mudah-mudahan kita direzekikan duduk majlis ilmu sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal. Majlis ilmu ni nak angkat kaki kanan ditulis kebaikan. Angkat kaki kiri dihapuskan keburukan pada kita. Itu belum naik tangga lagi kan? 2 kali gada tenaga tu kan. Lift dah rosak belah sini. Naik sampai atas 5 minit dulu lah duduk tu. Semput. Itu semua dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi mana hidup kita ni banyak keamanan. Okey, ada kesedihan hati, ubat. Okey, jangan biarkan sedih hati itu mengambil masa kita. Kan? Manusia memang ada sedih, tapi ada sedih ubat. Okey. Rasa tak berguna, kadang-kadang kita rasa tak berguna hidup kita. Macam suami tu tak hargai sangat kita. Ubat. Jangan tak ubat. Kan? Kalau tak akan menghabiskan banyak masa kita. Kita mungkin rasa tak berguna, kan? Bini dah dengan cucu je kerja, kan? Kita duduk kan. Anak pula nak balik, dia kona bagi duit kat bini. Tak kona kat bapak. Kita menjeling je kan. Tak kona ke sini ke? Tapi itulah nasib kita bang sebagai bapa. Dia tak kona kat bapak. Sedih ubat. Jangan biarkan sedih tu dia mengganggu kita, kan? Hidup jangan hidup kena cari ubat hati. Jangan cari puas hati. Kita takkan pernah puas hati kan. Macam mana zahir kita, kejap-kejap demam, kejap-kejap luka, kejap-kejap gigit semut, kejap-kejap kan. Macam tu juga hati. Hati pun dia ada sakit. Kejap-kejap demam juga hati, kejap-kejap dia stroke sekejap kan. Kejap-kejap dia sakit lutut dia, ada sama juga. Hati pun sama. Jadi cari ubat hati. Jangan cari puas hati. Sebab kalau kita cari puas hati, dia takkan pernah puas. Sentiasa cari ubat hati. Ubat hati dengan zikir. Dengan zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hadis seterusnya, hadis ke-190. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ainani la tamassuhu man-nar ainun bakat fi jawfil lail min khasyatillah wa ainun batat tahrusu sariyatan fi sabilillah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis di tengah malam kerana takut kepada Allah. Dan yang kedua, mata yang berjaga di jalan Allah. Okey. Dalam hadis ini Nabi SAW sebut 2 mata yang tidak akan disambar api neraka. Maksudnya apa? Takkan tengok neraka.
Takkan tengok neraka maksudnya apa? Takkan masuk neraka lah. Takkan masuk neraka kan? Yang pertama apa? Yang pertama orang yang menangis kerana takut ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi maknanya dia menangis kerana maksudnya mengharapkan Allah, takut kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, saya pernah ditanya satu soalan ini. Dia kata, Ustaz, Islam ni suruh kita menangis je. Kalau ketawa kena marah cikgu dengan ustaz kan. Ketawa mati hati kan. Nangis kan. Islam ni agama murung ke? Sebelum ditanya macam tu tau. Saya betul fikir sekejap. Betul juga kan? Maksudnya dia sudut nangis tu kan. Sebab orang kalau bahas menangis tentu sedih. Kan? Tentu sedih. Jom kita study sekejap menangis dalam Islam. Okey? Menangis ni fitrah manusia. Dia fitrah manusia. Dia naturally manusia tu dah ada menangis. Sebab tu baby lahir dia menangis. Ibu-ibu kakak pernah jumpa tak? Ayah-ayah pernah jumpa baby lahir ketawa? Pernah jumpa tak? Saya tak pernah jumpa lah. Tak tahu kalau ibu-ibu kakak pernah jumpa kan. Lahir kan ketawa dia kan. Itu bukan saja doktor dengan nurse lari, mak dia pun tencot-encot lari mak dia. Tak jumpa kan. Saya tak pernah jumpa lah. Saya tak tahu kan. Kalau mana tahu ibu kakak ayah yang pernah jumpa kan. Saya tak pernah jumpa kan. Nak ceritanya, nangis ni adalah natural ataupun fitrah manusia. Fitrah tu mana natural manusia lah. Memang dia memang menangis. Okey. Ketika baby lahir, anak lahir, kita lahir kecil-kecil, lapar, menangis. Kan? Kita tak marah-marah waktu tu. Kan? Kita akan menangis. Takut akan menangis. Apa juga akan menangis. Okey? Kemudian apabila jadi manusia ni dia menangis adalah fitrah dia. Maksud fitrah dia akan menangis. Okey. Apabila berlalu manusia itu membesar, kalau kita perasan, kadang-kadang dia menangis bukan lagi sebab fitrah. Dia menangis bukan sebab fitrah dah. Dia menangis sebab lain dah. Sebab sakit hati, sebab tak puas hati, sebab dendam, sebab rasa dianiayai. Jadi maknanya menangis dia tu menangis yang bukan fitrah dah. Sebab itu menangis jadi murung. Sebab menangis bukan fitrah. Kan? Maka Islam ajar kita balik menangis secara fitrah. Nangis secara fitrah ni apa? Cara fitrah bertaubat pada dosa. Itu fitrah. Kan? Menyesal tu fitrah. Kan? Kasih sayang, mengharap kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, itu fitrah. Kan? Orang kita susah nak nangis, pergi Mekah, environment menangis tu keliling, boleh menangis kat Kaabah. Kan? Ketika tu barulah teringat salah dan apa semua, sebab fitrah. Sebab tak ada nangis sebab bukan yang fitrah tu. Jadi sebenarnya disuruh kita menangis kat sini dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Yang pertama, orang yang menangis kerana takut ke Allah. Kenapa? Adalah nangis kerana fitrah. Kan? Malam-malam semayang, berdoa kepada Allah, mengharap kepada Allah, maka menangis dia. Mengadu kepada Allah segala permasalahan, menangis dia. Maka menangis itu menangis fitrah dipanggil. Menangis fitrah menyuburkan jiwa. Menangis yang sebab penyakit hati, dia akan mematikan jiwa. Penyakit hati dia sakit hati, dendam, tak puas hati kan. Itu maknanya menangis sebab penyakit hati penyakit hati kan mana tak puas hati lah apa semua, dia akan mematikan jiwa. Sebab tu orang jadi murung. Kenapa orang menangis jadi murung? Kenapa ada orang menangis jadi subur jiwa? Sebab dia menangis sebab fitrah. Kan? Jadi maknanya dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Pertama, menangis dia kerana takut ke Allah Subhanahu Wa Taala, menangis sebab fitrah. Yang keduanya, orang yang berjaga malam fisabilillah. Okey. Fisabilillah ni sama ada perang fisabilillah ataupun belajar. Belajar juga disebut sebagai orang yang fisabilillah. Jadi ibu kakak ayah-ayah kalau belajar kan malam-malam, terbangun malam kan, buka buku balik tengok kan pengajaran kita, hafal apa semua, itu dikira bangun bersengkang mata menuntut ilmu tu, kira bersengkang mata ataupun berjaga kerana fisabilillah. Kan? Jadi anak-anak kita belajar apa semua tu kan, maksudnya kalau bersengkang mata maka dikira sebagai fisabilillah. Bukan main game kan, main game tengah malam pukul 2-3 pagi, subuhnya lambat
kan, pagi ni besok bekerja ke apa ke, mata merah tak larat kan, bukan main game belajar, okey. Alright. Okey, hadis ke-191. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah wa yaghfir lahum. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andai kalian tidak berbuat dosa, nescaya Allah akan memusnahkan kalian dan mendatangkan satu kaum yang berbuat dosa. Lalu mereka meminta ampun kepada Allah, Dia pun mengampuni mereka. Okey. Dalam hadis ni, ibu kakak tuan-tuan sekalian, satu ketika Rasulullah SAW telah mengajar benda-benda kebaikan kan kepada para sahabat, kan, sebagai manusia, adalah antara orang yang rasa macam dirinya baik, kan? Macam kita lah, kan? Kadang-kadang setengah orang dia belajar, dia rasa diri dia bagus, okey. Jadi rasa diri bagus boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Rasa diri bagus, positif dia adalah kita nak kekalkan kebagusan kita. Kita tak nak benda tu jadi turun. Hari ni bagus, besok tak bagus. Hari ni bagus, besok tak bagus. Kita nak terus baik. Kerana hari ni kita berbuat baik bukan untuk lebih daripada orang lain. Kita berbuat baik adalah untuk lebih baik daripada diri kita yang semalam. Saya ulang perkataan ni. Kita hari ni nak jadi baik bukan untuk lebih baik dari orang lain. Kita nak jadi baik adalah untuk kita lebih baik daripada diri kita yang semalam, kan? Jadi maksudnya orang rasa dirinya bagus, satu positif dia adalah dia nak supaya dia lebih baik lagi, dan dia jaga diri dia. Okey. Negatif dia rasa ujub, istilah dia. Ujub ni maknanya rasa ajaib diri. Aku ni lah yang paling bagus ni, kan. Rasa ajaib diri. Okey. Jadi maksudnya itu manusia kadang-kadang, manusia. Jadi satu hari ada sebahagian para sahabat dia rasa macam lebih bagus daripada orang lain, bukan daripada sudut positif tu, daripada sudut macam lebih baik daripada orang lain, kan? Okey. Maka Nabi SAW menegur dia supaya apa? Walaupun engkau rasa engkau dah baik, tapi biarlah rasa diri itu tetap berdosa. Jadi apabila kita rasa diri kita tetap berdosa, kita akan terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi kata, kalau kau tak minta ampun, Allah akan datangkan satu kaum nanti dia buat dosa, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya apa? Kita kalau dah berbuat baik sekalipun, jangan rasa diri itu macam suci daripada dosa. Terus kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk supaya kita ni sentiasa nak baiki diri, terjaga daripada kesalahan-kesalahan. Jadi teruslah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Orang istighfar ni dia ada 3 peringkat dia. Salinkan. Yang pertama dipanggil taubat ataupun istighfar orang awam. Orang awam, Orang awam ni iaitu orang yang beristighfar, meminta ampun pada Allah pada dosa-dosa besar. Tapi dosa-dosa kecil dia tak perasan, dia masih buat dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar dia istighfar, ya Allah ampunlah dosa ya Allah, tapi dia dosa kecil dia tak perasan. Kemudian tahap yang kedua dipanggil istighfar orang istimewa, orang khawas. Khawas ni istimewa. Orang istimewa ni dia beristighfar, dia bukan saja beristighfar pada dosa-dosa besar, tapi dia juga beristighfar, dia kenangkan diri dia minta ampun pada dosa-dosa kecil. Jadi dia ada rasa perasan pada dosa-dosa kecil itu, dia perasan. Pada dosa-dosa kecil itu perasan. Dia ada insight, dia ada celik akal pada wujudnya dosa kecil keliling dia tu.
kan? Yang dia tak perasan. Jadi dia nampak, oh dia berdosa ni. Sebab tu lafaz minta ampun, kalau kita tengok dalam sembahyang kita, dia ada Rabbighfirli dengan wa'fu anni, kan? Duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa beza Rabbighfirli dengan wa'fu anni? Rabbighfirli orang yang buat meminta ampun pada dosa yang dia tahu dia buat dosa. Wa'fu anni, dia minta maaf pada dosa yang dia tak perasan dia buat dosa. Kadang-kadang kita ada benda kita tak perasan buat dosa. Kita nak bergurau dengan suami kita, tapi suami terasa. Kita tak perasan tu. Suami kita cek cermin mata, tapi cermin mata dah letak kat atas dia. Mana cermin mata saya? Itulah dah tua, tak tahu kan, tak sedar diri kan, tak nampak tu kat atas kepala tu. Pergi masjid selalu tu. Kita niat bergurau, tapi terasa sampai hati awak kata saya tua dah kan. Terasa, tak perasan kan? Sama juga dengan suami kadang-kadang. Awak tu gemuk. Kan? Orang perempuan memang sensitif lah kata benda macam tu kan. Terasa saya beranakkan anak awak 6 orang tau. Kan? Terasa kan. Tak perasan. Itu wa'fu anni. Maknanya orang yang bertaubat, peringkat orang istimewa atau orang hawas dipanggil, dia cuba perasan dosa-dosa kecil yang dia buat. Cuba dia jaga diri dia. Okey. Dan peringkat yang ketiga iaitu orang yang teristimewa. Dia panggil hawasul hawas. Hawasul hawas, orang teristimewa. Dia bukan minta ampun pada Allah pada dosa dah, tapi diminta ampun pada Allah pada amalan yang dia rasa tak sempurna. Dia bukan istighfar sebab tak sembahyang, tapi lepas sembahyang dia tetap beristighfar, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Dia rasa solat dia mungkin belum sempurna lagi. Ya Allah, ampunlah dosa aku ya Allah. Kan? Jadi maksudnya tetap rasa diri tu nak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini minta ampun pada suami bukan sebab derhaka, tapi rasa mungkinlah ada benda-benda yang tak perasan, tak sempurna lagi. Tuhan ampunlah, kan? Minta maaf ya. Suami minta maaf dengan isteri juga, kan? Bukan sebab dia tak bagi nafkah ke apa, tapi mungkin ada benda-benda yang tak perasan buat isteri tu terasa ke apa ke. Jadi kan bagus saling minta maaf, kan? Jadi maknanya sampai Nabi sebut hadis ni, maknanya kalau kau tak rasa di berdosa, Allah akan datangkan satu kaum yang akan minta ampun, kan? Supaya kita sentiasa rasa diri kita ni nak baiki diri untuk kita terus maknanya baiki diri untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hadis yang terakhir hadis ke-192. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fi mauti faqala kaifa tajiduka? Qala arju Allah wa akhafu zunubi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'an fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui seorang pemuda yang sedang menghadapi mati, tengah sakarat sakarat biasa dengar sakaratul maut. Bisa dengar? Sakarat ni maknanya mabuk. Sakarat ni mabuk. Sakaratul maut, mabuk mati. Orang yang nak meninggal, dia akan ada sakaratul maut, maknanya mabuk nak mati. Maksudnya badan dia rasa tak selesa sangat. Macam gini lah kalau siapa-siapa yang mabuk laut, nak cerita macam mana? Dia kan tak selesa, nak tidur pening, kepala nak muntah, kan? Mana tak selesa kat badan. Nak minum tak kena, nak makan tak kena. Sakaratul maut ni maknanya mabuk mati. Satu hari Nabi SAW menziarahi satu orang pemuda yang sedang nak sakaratul maut, kan? Maka Nabi bertanya kepadanya, macam mana keadaanmu? Kan? Bagaimana keadaanmu? Maka orang muda ini menjawab, aku berharap kepada Allah dan aku takut akan dosa-dosaku. Rasulullah SAW kemudian bersabda, tidaklah ada dua hal ini, iaitu khauf dan raja. Okey. Khauf ni takut. Raja mengharap. Mengharap. Ini istilah. Okey. Tidaklah ada dua hal ini, khauf dan raja.
berkumpul dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini, melainkan Allah akan memberikan kepadanya apa yang ia harapkan dan rasa aman dari apa yang ia takutkan. Okey. Dalam hadis ni saya nak cerita mengenai nilai sosial. Okey, kita panggil nilai sosial. Kita kena faham dulu ni baru kita akan faham apa tu khauf dan roja. Okey. Nilai sosial ni adalah satu nilai yang wujud dalam diri kita, dan nilai sosial tak sama. Antara kita tak sama tu nilai sosial kita ni. Nilai kita tak sama Okey. Ada orang yang nilai hidup dia adalah memaafkan, kasih sayang, itu nilai hidup dia. Ada orang nilai hidup dia adalah tak mengalah, itu nilai hidup dia kan. Nilai hidup ni datang daripada mana? Nilai hidup kita ni datang daripada mana? Nilai hidup ni boleh datang daripada 3 perkara. Yang pertama daripada belief system. Sistem kepercayaan. Kita ada satu sistem kepercayaan, kita akan wujud satu nilai. Satu nilai, itu belief system. Bagi kita orang beriman, belief system kita adalah keimanan kepada Allah dan Rasul. Itu belief system kita. Jadi dia boleh datang daripada 3 perkara nilai seorang tu kan. Yang kedua apa? Yang kedua undang-undang, peraturan. Orang boleh ada nilai walaupun tak ada agama, tapi dia dengan undang-undang akan membentuk nilai dia. Contoh macam negara-negara yang komunis contoh kan, begitu keras daripada sudut menangani rasuah contohnya kan. Jadi nilai dia tak berani nak rasuah. Jadi dia ada nilai, tapi bukan sebab agama. Sebab kalau ada peluang buat rasuah kat luar negara, dia akan buat. Tapi negara dia tak berani sebab nilai tu. Sudut undang-undang Undang-undang Okey, yang ketiga apa? Yang ketiga adat. Adat ni kebiasaan. Adat ni kebiasaan. So orang Melayu kita ada nilai kita. Orang Arab ada nilai dia. Ada nilai sosial dia. Adat kebiasaan. Contoh macam contoh ginilah. Siapa antara kita jenis makan habis? Makan satu pinggan habis, licin. Biasa tak kita? Maknanya umumnya macam tu lah kita makan jangan bazir habis. Pernah tak kita jumpa orang yang makan tak habis? Makan tak habis, yang sebab nilai dia tak boleh habiskan makanan. Kalau habiskan makanan, dia macam gelojoh, macam lapar sangat lah. Jadi dia akan tinggalkan sikit makanan tu. Bagi kita, makan tak boleh bazir. Sebab tu, tak boleh bazir tu kita akan makan licin habis. Ada orang yang dinilai dia, adat dia tu adalah, kalau makan habis macam gelojoh. Jadi dia tak akan habiskan makanan. Mesti tinggalkan sikit. Mesti jumpa tak? Ada jumpa Ada. Itu nilai daripada adat. Daripada kebiasaan Faham So jadi hari ini katakanlah kita ada satu syarikat. Nilai syarikat kita, contohnya kan, kita maknanya transparent, itu nilai. Transparent kita, apa lagi katakanlah ramah kan, nilai syarikat. Daripada mana datang nilai ini? Peraturan syarikat lah. Kalau kau nak dengan syarikat ni, kau kena ikut ni. Kalau tak, out you go lah. Kau boleh pergi ke syarikat lain. Maknanya daripada sudut peraturan satu syarikat, satu negara. Boleh nilai Jadi untuk nilai yang lahir daripada belief system, antara yang perlu kita wujudkan adalah khauf dan roja. Khauf ni maknanya takut pada Allah, roja ni mengharap-harap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nilai sosial kita panggil. Dia takkan datang dengan undang-undang benda tu. Maksudnya dia takkan datang dengan adat mungkin juga, tapi sebenarnya daripada belief system. So hati kita yang ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul, kita kena ada dua benda ni, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharap-harap Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada nilai sosial itu. Jadi nak buat satu benda yang salah, takutlah Allah tahu. Kita akan stop diri kita. Dan dalam waktu yang sama, kita pun, ya Allah, tolonglah Tuhan, kita mengadu-ngadu kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa yang ada dua nilai ini dalam diri dia, khauf dan raja, apa kata Nabi SAW,
Tidaklah berkumpul khauf dan rojak dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti itu, melainkan Allah akan memberi kepadanya apa yang ia harapkan dan rasa aman dengan apa yang ia takutkan. Maknanya hajat Allah akan bagi, dan juga hati itu akan sentiasa tenang. Kan? Orang yang ada nilai khauf dan rojak dengan Allah Subhanahu wa taala, diamankan hatinya. Dan yang keduanya iaitu hajatnya itu ditunaikan. So nilai sosial ni kita kena wujudkan dalam diri kita ni. Khauf dan rojak pada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa takut Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kita akan stop daripada buat benda-benda tak bagus. Nak mengumpat, nak mengatur orang, nak mengambil hak orang, kan? Nak memandang rendah orang lain, kan? Mulut macam nak cakap-cakap je tanpa menjaga hati orang lain, kan? Mana kita boleh stop benda tu. Sebab Allah ada. Dalam waktu yang sama, dalam keadaan yang kita demotivate, kita rojak, kita mengharap-harap Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ada benda tu, Allah akan tunaikan segala hajat dan diamankan hati itu daripada segala benda yang ditakutkan. Okey, jadi saya setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama dalam kelas hadis kita. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf. Aqulu qauli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan kurniakan manfaat kepada ilmu yang kami pelajari ya Allah. Bantulah kami memperbaiki diri kami ya Allah, bantulah kami memperbaiki akhlak kami ya Allah. Kurniakan kepada kami keluarga yang bahagia, anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami ubat kepada segala kesedihan hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami kurniaan daripada segala hajat yang kami perlukan ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal